Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, majlis ini adalah majlis yang kita buat untuk kali yang pertama liqa dengan Jabatan Mufti dan saya secara khusus. Dan kali ini kita buat khusus untuk Kolej Universiti Islam Perlis. Bagi sidang penonton yang menonton secara live di FB di Perlis ini, seperti mana kita tahu ada Kolej Universiti Islam Perlis, dan insya-Allah dalam masa yang tidak lama lagi akan menjadi Universiti Islam Perlis. Kolej ini terdiri daripada ramai tokoh-tokoh yang mengendalikannya. Secara kebetulan saya merupakan pengurusi ahli lembaga pengarah, dan rektornya sekarang ialah Fadil Profesor Dr. Muhammad Radhi Osman. Kita ada ramai tenaga pengajar daripada dalam dan luar negara, dan kita sedang bawa ramai lagi tenaga pengajar daripada dalam dan luar negara. Dan pelajar-pelajar kita juga terdiri daripada pelajar-pelajar di seluruh dunia ni. Ada berapa negara sekarang? 7, 8, 9. Yang datang ni semua ada selain daripada Malaysia, Indonesia, ya. Dan saya sebut hal ini pada mukaddimah kuliah pada malam ini ialah kerana ingin mengajak tuan-tuan yang menonton ini daripada mana pun berada untuk menghantar anak-anak ataupun tuan-tuan sendiri belajar di Kolej Universiti Islam Perlis, dan boleh pohon beasiswa daripada Majlis Agama Islam Perlis. Pergi ke website Kolej Universiti Islam Perlis dan proses itu boleh dilakukan. Kita sangat mengalu-alukan kedatangan pelajar-pelajar dari seluruh di mana saja berada ke negeri Perlis ini. Itu kempen lah awal. Boleh? Oleh kerana saya ajak malam ni pelajar-pelajar KUIPS ni, kerana saya nak membincangkan beberapa siri perkara yang menjadi asas kepada pemikiran Islam ataupun Islamic thoughts, yang mana dengan asas inilah Islam itu bergerak, Islam itu difahami. Sebelum kita nak pergi kepada bagaimana cara seorang Muslim berfikir, konsep fikiran seorang Muslim, kita terlebih dahulu kita nak masuk mukaddimah tentang bagaimanakah cara fikiran orang-orang jahiliyah. Ni dia berdengung sikit. Boleh ni sikit lah. Boleh? Okey. Bagaimana cara fikir orang-orang jahiliyah yang membezakan mereka daripada umat Islam ataupun cara yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tahu asas perbezaan itu, kita akan tahu
di mana masalah kita apabila kita balik berdakwah di kampung kita, apabila kita menghadapi kesusahan dalam dakwah, apabila kita menghadapi kerenah di dalam dakwah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Mulk, kita baca, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Afaman yamshi mukibban ala wajhi, adakah orang yang berjalan mukibban, terlengkup, dropping on his face, terlengkup wajahnya letak di bawah, ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim, adakah dia lebih mendapat petunjuk dibandingkan orang yang berjalan secara lurus, secara betul dan berada di atas sirat mustaqim, berada di atas jalan yang lurus. Artinya Allah Subhanahu wa taala membezakan. Allah kata golongan yang salah fikir, seolah terbalik cara fikirnya, seolah muka dia duduk di bawah, kaki dia duduk di atas dan dia berjalan. Maksudnya dia tak boleh nampak, dia tak boleh dengar dengan betul, dia tak boleh bergerak dengan cara yang betul. Itu perbandingan yang Allah buat di dalam Al-Quran untuk membezakan antara orang yang mendapat petunjuknya dan orang yang tidak mendapat petunjuknya. Apabila kita baca Al-Quran, kita akan dapati, hatta dalam kehidupan, kita akan dapati ada beberapa sebab manusia ini menjadi jahiliyah, jadi salah fikirnya. Salah satu sebab yang utama ialah dia memandulkan panca indera dia. Arab kata ta'tilul hawas. Maksudnya dia tak mau, dia ada akal tapi dia tak mau fikir. Dia ada mata, dia boleh tengok tapi dia tak mampu nampak. Macam mana Quran kata? Walaqad zara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ghafilun wa ulaika humul ghafilun. Allah kata kami telah penuhi Jahannam banyak daripada jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, bagi mereka qulub, jantung hati, tetapi mereka la yafqahu, tidak mau faqih. Faqih ni bukan saja boleh berfikir tapi menilai, memahami. Sebab tu doa tu Allahumma faqihhu fid din. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah, Nabi SAW kata apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Siapa yang Allah mau kendaki dengannya kebaikan, Allah faqihkan dia agama. Faqih. Sebab tu kita panggil fiqh. Orang Indonesia panggil apa? Fiqh. Fiqh. Daripada fiqh. Nabi doa kepada Ibnu Abbas pada hari dia tidur di rumah mak saudara dia Maimunah bintul Harith, isteri Nabi SAW. Bila dia ambil wudu, dia salat dengan Nabi, Nabi kata Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama. Quran kata lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada qulub, jantung hati. Ini saya selalu sebut daripada dulu.
Orang Melayu selalu sebut hati, tapi Quran kata yang fikir itu ialah jantung. Nanti orang doktor heran kenapa Nabi kata yang paling penting ialah hati. Nabi tak kata. Yang paling penting Nabi kata apa? Jantung, kan? Mudghah. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat wa idza fasadat ala wahia, ketahuilah dia adalah, terjemahan Melayu, ketahuilah dia adalah hati. Hati lain, hati kabad, hati ikan, hati ayam. Tapi terjemahan kita bila in my heart, dia terjemah apa? Dalam hatiku. Heart attack, dia terjemah apa? Serangan jantung ke serangan hati? Sebab tu Quran betul, Quran tak qalb, kerana punca penyakit jantung, dia bukan hati. Sebab tu dalam tulisan saya kalau tengok semua jantung hati, saya kata. Hati nurani. Kan? Kada kabat lain. Tapi tak apa, saya bukan nak bincang itu. Saya nak bincang lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata tapi tak nampak. Orang bukan orang yang masuk neraka ni semua buta ah? Tak, dia nampak. Dia nampak tapi dia tak dapat melihat sesuatu yang patut dia lihat. Kerana banyak sebab. Kemudian Allah kata walahum azanun la yasma'una biha, mereka ada telinga dan mereka tak dengar. Kita dulu ahli-ahli kalam, orang mengaji kalam sifat 20, dia kata sami'an kaunuhu, kan? Dia kaunuhu sami'an, kan? Kaunuhu sami'an maksudnya Allah tu sami', dia mendengar. Kaunuhu sami'an, dia mendengar dalam keadaan dia mendengar, kerana dia ada andaian inilah. Ini bukan bab, tapi itu bab ilmu kalam. Maksudnya kita ni mendengar, tapi kadang-kadang orang main cerita, tapi kita kata hang dengar lah ni. Hang kata apa tadi? Kan? Kata apa tadi? Kita dengar, tapi kita tak masuk kita. Kadang-kadang kita tengok, kita tak perasan apa yang kita tengok. Terutama apabila perkara itu setiap hari kita tengok. Kalau kita tanya ramai kita, ada berapa pintu rumah kita? Mungkin kita pun, berapa pintu rumah aku? Betul tak? Sebab apa? Sebab kita dah tengok selalu, lalu kita tak mengambil perhatian, tak mengambil perhatian terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita tengok, apa yang kita dengar. Quran kata punca masuk neraka ialah sebab ini. Binatang yang duduk dalam hutan, arnab tau arnab, dia macam ada antena, tahu? Telinga dia kan, hak cergas lah, dia mesti lari kuat, kerana dia takut dia ditangkap. Banyak arnab yang selamat lah. Lembu, dia makan tiap hari, dia tengok tiap hari kawan dia kena sembelih, tapi dia okey. Dia binatang juga. Allah kata ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat daripadanya. Kerana binatang ternak kan, dia melihat saban hari apa yang berlaku, tapi dia tak boleh lagi ada sense, ada satu perasaan, ada satu menasabah dia untuk menilai balik, aku tiap-tiap hari duduk makan ni memang nak kena sembelih lah ni. Perkara yang pertama yang menggagalkan kita, ataupun yang terpaksa kita hadapi dalam dakwah, ataupun terpaksa kita, ataupun perkara yang mesti kita tahu tabiat jahiliah, dia malas fikir. Kalau kita bagi tahu apa, saya malas fikir. Saya ada satu orang, dia datang ke pejabat.
dia nak masuk, dia kata dia daripada kecil dia walaupun mak dia Islam, masuk Islam, tapi dia tak masuk, dia duduk dengan tok dia. So dia tak mau nama dia Islam, dia tak mau nama dia Islam tu, dia nak bagi nama dia balik pada agama dia, agama macam tok dia, pasal tok dia tidak Islam. Saya kata okey, tidak ada paksaan, tapi sebelum saya tolong, saya nak minta satu pada dia, supaya dia ambillah masa, pergilah berfikir tentang kenapa kita hidup di dunia ni, apa benda yang kita nak cari dalam hidup, apa keadaan kita selepas mati. Dia jawab saya malas nak fikir tu. Dan ini sebab itu kufur, Allah SWT memurkai mereka. Walaupun kadang-kadang kita tengok mereka tu macam muka tak bersalah, tapi mereka ada satu kesalahan yang besar. Kesalahan malas fikir. Ramai orang, kita siapa yang pergi aktiviti dakwah, dia akan pergi jumpa. Ada orang dia pergi perhatian, dia nak tahu. Kalau dia nak tahu, macam Salman Al-Farisi, daripada jauh, daripada Farsi sampai ke Madinah dia untuk dapat Islam. Kita banyak hatta artis-artis barat yang masuk Islam. Tapi ramai lagi yang duduk, ada kawan Muslim dia dijumpa, dia malas fikir. Bahkan ramai orang di kalangan orang Islam, dia Islam ikut tu je. Dia tak pernah, orang kata kena fikirlah macam mana kita semayang kita ni betul ke tak, cara wuduk kita ni betul ke tak. Aku malas dah, mana ada cukup. Ini perkara kalau kita lakukan, kita akan termasuk dalam perangai jahiliah. Satu. Perkara yang kedua ialah yang menjadikan manusia itu jahiliah, tak dapat terima hidayah Allah, berjalan secara terlongkop, ialah kena berpegang kepada benda-benda khurafat dan karut-marut. Siapa daripada negeri-negeri yang penduduk negeri dia banyak lagi khurafat macam-macam, dia percaya pada benda yang karut, dan dia selesa dengan benda. Kita kena fikir, orang tu doktor, pergi belajar sains, pergi belajar apa semua, tapi dia percaya benda yang karut. Dia malah dia ada kaitan dengan malah fikir tu, pergi sembah benda yang bukan-bukan. Tu ada apa? Pergi minum karut-marut, agama-agama macam-macam ni kan, jalan atas api lah, toreh badan lah. Kadang-kadang belajar sains apa semua, tapi percaya benda yang karut, yang tak ditolong, yang tidak dapat dipertahankan oleh fakta sains. Orang Jepun orang tak pandai. Orang Jepun pandai macam-macam benda dia mereka. Tapi agama sebahagian mereka walaupun tak kuat, agama Shinto, agama tak pernah siapa. Tu tak kira lagi lah yang sembah binatang lah apa. Abu Raja Al-Utaridi, dia ni dia Islam pada zaman Nabi, tapi dia tak jumpa Nabi, so dia tak jadi sahabat. Ada kalam dia di dalam Sahih Al-Bukhari, dia menyebut bahawasanya, dia kata kunna na'budul hajar, kami dahulu sembah batu. Fa idza wajadna hajaran ma huwa akhyar minhu, apabila kami jumpa batu yang lebih baik daripadanya, alqainahu, kami baling batu tu. Wa akhadna al-akhar, kemudian kami ambil batu lain, batu hak baru tu lah. Fa idza lam najid hajaran, kalau kami tak dapat batu apa, jama'na huswah.
Huswatut turab, kami ambil kepingan tanah ni, huswatun min turab, kepingan tanah ni, thumma ji'na bisyah, thumma halabna alaihi, kami ambil kambing, kami perah susu kambing tu, thumma tufna bihi, kemudian kami tawaf tempat tu. Orang Quraisy kadang-kadang kita tengok puisi dia hebat. Al-Walid bin Mughirah, bapa Khalid ibn al-Walid, bijak puisi dia. Sembah jahiliah. Khurafat. Khurafat ni boleh kena walaupun orang tu kita tengok bijak, belajar macam-macam. Tapi dia mandulkan fikiran dia apabila sampai kepada kepercayaan-kepercayaan ni. Sebab itu hidayah, Quran dan sunnah adalah penunjuk jalan bagi manusia, bukan sains. Ia membantu, sains boleh membantu manusia. Kerana ramai saintis di makmal dia cerdik, keluar daripada makmal dia bodoh. Tapi orang Islam mudah-mudahan di luar makmal, di makmal dia mustaqim, yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Jadi kita jangan expect dalam hidup ni. Sepatutnya Khalid Al-Walid, orang pernah tanya dia, Khalid Al-Walid bijak, hebat, tapi dia musuh Islam lewat. Yang ni akan ada bab. Dia Amr bin As bijak, tapi pasal apa kau musuh Islam lewat? Islam cahaya, dia kata. Nanti kita akan tengok bab tentang pasal pemimpin. Tapi pemimpin Quraisy ni bagaikan bukit yang melindungi cahaya. Orang-orang bijak, kita pergi kepada masyarakat, kita akan hadapi benda ni. Khurafat. Saya ada kawan, ada seorang meninggal dah, orang Sabah. Ada orang Sabah ni, Sabah ni. Saya tak tahulah Sabah kawasan mana, tapi dia selalu cerita saya. Dia kata di kampung dia, kalau nak buat korban tu, kambing tu kena buah bedak lah, siap buah gincu lah. Ada. Di Indonesia kan banyak kan, macam-macam bagi ada. Tengok pakai smart apa. Orang kata kalau orang pandai cakap, boleh speaking pandai. Speaking pun tak pandai. Mak Saleh yang ikut ajaran sesat, bunuh diri, punya banyak. Ada ajaran dan dunia ni yang makan benda-benda karut, makan benda kotor. Ada yang sembah kemaluan lelaki, ada yang sembah kemaluan perempuan. Karut. Tapi dia ada kaitan dengan tadi, iaitu malas. Dan tidak ada khurafat yang wujud dalam alam manusia ni, melainkan ada orang yang untung di belakang dia. Sebut apa khurafat pun. Siapa ada khurafat di kampung dah? Ada orang yang untung di belakang dia. Dia ajak supaya percaya sesuatu benda, kita pun percaya dengan benda tu. Dan ada toke dia di belakang tu yang boleh buat keuntungan. Kerana kita percaya tu, kita kena bayar itu, bayar ni. Di Afrika, ini orang geng-geng tarikat, dia dengar dia marah saya, tapi dia boleh tengok lah dalam sebahagian pengikut tarikat tu miskin. Syekh-syekh tarikat mereka kaya, ada yang duduk di kerusi pun berwarna emas. Ya tarikat ni macam-macam lah kan, tapi pengikut dia ikut. Tengok hak tarikat dia lompat tu kan, salam dengan syekh, buduit tangan. Kerana dia percaya bubuh tu keluar dapat rezeki apa, syekh tu ambil ni. Syekh tu lepas tu cakap pasal zuhud, hidup di dunia kena zuhud, dia ikut.
Tengok ajaran nak baru ni apa? Yati. Ha? Dia buat beli apa? Telok daripada apa? Kerih apa? Orang beli RM4, dia beli 3-4 ribu. Kita bila dakwah, bila Islam datang, Islam kena hadapi khurafat. Superstition. Sebab tu balik kampung, antara benda yang kita kena lawan kalau ada khurafat, percaya bukan-bukan. Lah orang Melayu korang dah dulu banyak. Kan? Sampu sampah malam, rezeki tak mai. Apa ada sebahagian khurafat tu mungkin petua orang tua-tua nak elak masalah. Jangan baling baju dalam nanti harimau masuk kampung. Mungkin dia takut baling baju naik atas, sangkut di pokok jenuh, nak panggil baju pun ada 2 helai tu ya. Tapi lama-lama ada kepercayaan yang karut. Kepercayaan yang tak ada asas dan diwarisi. Kadang-kadang kepercayaan tak ada asas ni diwarisi dan ada kos dia. Mandi bunga. Kita jodoh tak mai kena pergi mandi bunga. Habis bunga-bunga orang habis dia mandi. Tak menikah-menikah juga. Dia tak ada kaitan dengan tu. Kalau segak lah. Tak segak lah. Melainkan dia mandi bunga tu ada khasiat dari segi perubatan ke apa, saintifik. Muka jerawat jadi hilang, licin balik. Lepas keluar daripada ayak mandi bunga tu, kita pun tengok mata pinau kita pun boleh lah kan. Ini kalau setakat pergi rendam layak bunga tu keluar nak dapat jodoh, apa kaitannya? Khurafat sampai orang tak boleh fikir akal. Cuba tengok orang yang jual cincin. Saya buat contoh ni. Kita pergi kot jalan. Cincin ni abang, pakai kalau nak berniaga. Perniagaan naik, beli batu ni. Ada tuah. Ada orang percaya dia beli. Kawan tu kalau sungguh batu tu bertuah, dia tak berniaga tepi jalan kawan tu. Dia tu dulu kan. Dia pakaikan dia pun berniaga duk tunggu orang beli. Ada orang boleh percaya benda macam tu. Timah tasuh ni banyak ikan-ikan tempatan habis. Kerana dimakan oleh ikan-ikan luar daripada Itali, daripada Brazil. Ikan-ikan ni sampai pihak pengayaran kita ni bagi amaran jangan bawa masuk. Kita tanya, mai mana ikan-ikan ni? Dia jadi dia pemangsa. Dia kata puncanya ialah kerana ada orang bila dia mari nak buang sial, dia ambil ikan tu buang langsung dalam sungai tu, dalam Timah Tasuh tu. Ikan yang dia beli daripada Itali, daripada Brazil, daripada apa ni. Kerana petua dia nak buang sial, kena buang dulu ikan tu. Ikan tu masuk tu jadi sial habis. Habis ke ikan. Khurafat. Khurafat ni pun susah orang Melayu ada. Besok ni yang kuih Muslim balik nak dakwah di kampung, ramai orang ada benda ni. Percaya cincin, percaya ikat benang hitam. Kalau ikat benang hitam ni tak mari apa? Ha? Kalau buat macam ni, apabila ada bangsa tertentu percaya kalau pintu rumah buka kot ni, rezeki mai. Kalau buka kot ni, rezeki tak mai. Sebahagiannya ada saintifik punya fakta, sebahagiannya mengarut. Tajul Muluk. Kenapa baca kitab Tajul Muluk? Ni kitab lama Melayu. Semua petua duduk dalam tu. Petua nak buat rumah hari apa, petua ni semua khurafat. Kadang dia tilik orang. Kulit kalau hitam macam ni, panggil jahat dia tu. Nanya. Dia mak pak dia hitam, kulit dia hitam lah. Bilal panggil baik. Atta' bin Abi Rabah panggil baik. Semua hitam.
Okey. Faktor yang berikutnya saya nak sebut, nanti saya nak cerita tentang apa yang kita akan hadapi dalam dakwah ni. Faktor yang berikutnya ialah kita hadapi ialah kaum manusia yang dia hanya boleh berfikir benda yang bersifat kebendaannya. Kalau kita cerita benda kerohanian, dia tak terima. Ini ada orang Melayu sekarang, Malaysia, kita ada. Kita kata insya-Allah berkat benda tak nampak. InsyaAllah kalau kita sedekah ada keberkatan. No? Dia tak percaya. Karut dia dah. RM100 dia tolak RM10, RM90 dah. Nak main berkat mana? Contohlah. Dalam sejarah dakwah para Nabi hadapi golongan yang dia tak berpada dengan hujah. Dia nak tengok. Kita dalam dunia ni, kita ada banyak peringkat. Bila kita baca dalam Quran dapat ainal yaqin. Sebelum ainal yaqin apa? Ilmal yaqin. Ini ilmu yang yakin. Kita tak tengok neraka, tapi kita percaya tak? Ilmu kita tentang neraka 100% tak? Mau tak yakin tak? Apa yakin tak neraka ada? Apa beza ilmu al-yaqin dengan ainul yaqin? La tarawunnaha ainal ke aimal? Ainul yaqin. Kamu kan tengok. Memang mendengar tidak seperti melihat. Tapi kita tak pernah melihat Nabi. Kita percaya tak Nabi? Kita percaya. Tapi kalau kita lihat Nabi, dia tidak menambahkan kepercayaan kita kerana kita percaya, tapi ia akan menambahkan satu tahap kekukuhan dalam diri terhadap apa yang sudah kukuh. Tapi para Nabi hadapi kaum yang tak mau percaya. Nabi Musa dia hadapi siapa? Bani Israel. Apa yang Bani Israel kata pada Musa alaihissalam? Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah jahrah. Ketika kamu berkata kepada Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami melihat Allah secara terang-terang. Besok kita dakwah, kita akan jumpa orang ni. Kalau betul Islam benar, bagi saya kaya. Macam mana? Kalau betul Islam benar, saya penuh. Tapi Mak Saleh kepala otak kan apa betul. Kawan saya dia nama Neil. Di mana dia tu? Siap dah. Saya nak cerita dengan dia daripada Wales ke London. Tapi dia ada lah tolong saya juga. Saya selalu cakap dengan dia supaya percaya pada Tuhan. Dia tak mau percaya, dia Tuhan tak ada. Dia tak kata Tuhan tak ada, dia tak kata dia tak pasti Tuhan ada ke tak. Tuhan tu mungkin ada, dia kata, tapi bukan Tuhan agama yang Islam ke Kristian. Tuhan ni merentasi agama. Yang ni dia panggil agnostik. Kelompok yang percaya kepada Tuhan yang tak pasti tentang kewujudan Tuhan, ataupun satu lagi mereka percaya kewujudan Tuhan tapi mereka tidak percaya Tuhan itu, mereka tidak percaya kepada organized religion. Mereka tak percaya kepada agama yang tersusun macam Islam, Kristian, dia tak percaya. Dia tu Tuhan tu semua, untuk semua. Dia ni saya duk suruh dia berhujah, saya kata Islam benar apa. Dia main-main dengan saya, dia kata kalau betul Tuhan kau Islam benar, handphone aku yang buruk ni minta kau doa pada dia supaya jadi handphone baru. Kau doa dia kata. Susah. Nabi SAW bila Nabi bawa dakwah, Quraisy kata apa?
Dan Quran cerita semua hal ni pada kita supaya kita tahu, boleh tahu inilah yang akan kita hadapi dengan cara berfikir manusia. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin wa tufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafa aw ta'tiya billahi wa malaikati qabila. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Mereka menyatakan kami tidak akan sama sekali beriman denganmu sehingga memancarnya daripada bumi ini mata air. Aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin wa tufajjiral anhara khilalaha tafjira. Ataupun engkau ada kebun-kebun kurma, anggur, dan engkau alirkan di tengah-tengahnya air yang memancar, air yang sentiasa mengalir. Aw tusqitas samaa kama za'amta 'alaina kisafa. Ataupun kau bagi langit turun berkeping-keping atas kami seperti mana yang kau dakwah. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau kau datangkan Allah dan malaikat kami nak jumpa depan-depan. Surah apa ni? Surah apa? Surah Al-Isra' kan? Apa lagi baca pada Allah? Au yakunu laka baitun min zukhruf au tarqa fis sama' wa lan nu'mina li ruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u. Ataupun engkau ada rumah yang dihiasi, yang diukir dengan emas, ataupun engkau naik ke langit, kami tak akan beriman kau naik ke langit. Kalau naik ke langit pun tak beriman, sehingga kau turun bawa satu kitab yang kami boleh baca. Susah tu daripada dakwah Nabi. Siapa dia? Ni Quraisy dakwah challenge Nabi. Nabi jawab apa? Kalau kita kena challenge kita apa? Tak apa, aku buat. Kalau Nabi buat hari itu, kita susah. Setiap kali kita dakwah, orang challenge kita pun nak kena buktikan. Tapi Quran tak ajak Nabi, kata kamu tunggu sehingga aku datang, kan tak? Quran ajak apa? Apa sambungan ayat tadi? Siapa apa tadi? Apa sambungan surah Isra? Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasulah. Bagi apa Quran? Qul subhana rabbi, katakanlah maha suci Tuhanku, tidaklah aku ini melainkan seorang manusia yang telah dilantik menjadi rasul. Yang tu je Nabi jawab, aku rasul ya. Aku tak boleh buat yang tu. Sebab itu bila kita dakwah, benda penting untuk kita bagi tahu kepada orang balik kampung kita nanti, mukjizat terbesar Nabi Muhammad ialah Al-Quran. Ni selalu saya ulang. Kalau orang tanya, mana mukjizat Nabi Musa? Tongkat dia. Mana tongkat? Dulu, it was. Arab kata kana makan fi qadimiz zaman. Mana mukjizat Isa? Mata buta celik dengan izin Allah, kulit sopok sembuh dengan izin Allah, yang mati dihidupkan dengan izin. Mana? Dulu ada dalam cerita. Tapi kalau tanya mana mukjizat Nabi Muhammad? Apa dia? Dia mukjizat Nabi Muhammad Quran. Dan Quran sentiasa membuktikan kebenaran Muhammad zaman demi zaman. Bukan dia buktikan dengan keluar di tengah Quran ni duit. Tengok kemarin kutak Quran tadi, pagi tadi buka-buka ada RM30. Lepas tu ke sembahyang tahajud, buka-buka ada 300 pula. Quran mencabar apa? Fikiran manusia. Bila kita baca Quran,
kita tidak akan ada alasan untuk menafikan kebenaran uluhiyah Allah, risalah Muhammad, dan kebenaran ajaran yang dia bawa. Kalau Nabi dulu layan setiap kali nak kebun anggur, sila jadi. Jadi semua orang beriman dengan materialistik. Sebab itu kaum Yahudi, dia beriman dengan Nabi Musa dalam keadaan takut. Wa rafa'na fawqakumut tur. Allah angkat bukit Tur atas mereka. Dia takut. Bila dia takut, dia kata apa? Sami'na wa ata'na. Bila bukit turun, dia kata apa? Sami'na wa asayna. Tapi umat Muhammad, batu diangkat letak di atas dada Bilal, dia kata apa? Ahadun ahad. Sebab dia bukan beriman dengan terkejut, dia beriman dengan kepercayaan, keyakinan, penerimaan akal dan jiwa dia, walaupun mereka terpaksa korban dan mati. Sebab tu ahli sihir yang mula Fir'aun ambil untuk menentang Musa, mereka beriman dengan Nabi Musa walaupun Fir'aun, faqdima anta qadim, hukumlah apa yang kau nak jadi hukum. Sebab apa? Sebab dia, hak penonton tu bukan faham apa. Hak penonton tengok sihir tu, dia tak faham. Siapa menang lah, dia faham yang tu ya. Tapi ahli sihir ni dia faham, yang ni bukan sihir. Jadi dia punya iman tu, iman yang jelas. Sebab itu bila kita pergi dakwah di kampung, di bandar kita, dalam semua tempat universiti, kita dakwah dengan berdebat, berhujah, sehingga akal manusia tidak ada pilihan melainkan menyatakan Islam itu benar. Bukan duk pergi cerita, tengok tuan-tuan, saya bubuh benda ni layak, bila minum ayak jadi ini. Dulu budak-budak ni dapat 7A, kemarin minum dapat 14A. Dan inilah yang setengah-setengah yang cuba dibuat oleh sebahagian golongan-golongan yang kononnya nak pendekatan dakwah baru. Mereka bukan mengangkat nas Quran, bukan mengangkat, mereka angkat keajaiban syekh mereka. Jangan main ni syekh ni keramat ni, dia tahu apa yang kita ada, kita pergi jumpa dia. Ini akan kita hadapi, dan ini jadi trend bagi orang yang shortcut. Dia dah pras dalam hidup, dia nak pergi jumpa satu ustaz, yang ustaz tu boleh habak kat dia. Ustaz tu pergi kata, saya nampak pada muka ni, insya-Allah lepas pada ni kalau bagi kat saya duit sikit, saya mayang hajat akan dia mau hak tu. Dia bukan mau khitab, bicara pada akalnya dan pada jiwa dia, sehingga dia akur bahawasanya ini adalah tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad dan Rasulullah. Dan ustaz-ustaz pun ramai yang suka trend ni. Sebab tu dia tak mau baca dalil, baca hadis, nak kena cari pula hadis sahih tak sahih. Tak mau. Pergi kampung, ceramah-ceramah sikit, cerita wali tu sekian, wali ni, wali ni bekas mangkat wali ni, jadi macam ni. Semua cerita wali lah. Tuan-tuan boleh pergi tengok sebahagian penceramah, dia hanya cerita, dan itu juga cara marketing. Tengok Ibu Yati tu dengan satu orang lelaki tu, tengok apa nama? Tok Syekh dia lah kan. Tok Syekh dia demam banyak tu. Apa tu kan? Ramai orang pergi ke dia, pasal apa? Orang tikam nombor ekor. Ya. Dia kata dia pandai lah kira. Sebab itu ini bukan agenda utama kita. Nabi ada ruqyah, ada jampi, betul, tapi itu bukan agenda utama. Nabi jampi sebahagian sahabat. Allah pun tak jadikan semua benda. Perang Nabi menang, perang Uhud, di atas kecuaian sahabat tewas. Nabi dalam perang Badar
Sujud, minta Allah tolong. Nabi tak kata malam ni semua kita mandi tapak dan mandi bunga. Saya ajak 2-3 jurus baca Ahum la yarji'un la apa. Tentera musuh pun kalah. Tapi ada orang dia boleh baca ayat yang Nabi baca. Nabi cedera, dia habaq, dia baca ayat ni dia kebal. Kita akan tahu itu bukan ajaran Nabi. Kalau ada ayat Quran baca jadi kebal, kebalah Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidus Syuhada. Faham maksud saya ni? Bila balik jumpa dakwah akan hadapi semua ni. Manhaj kita bukan yang ni. Yang ni bukan manhaj kita. Manhaj kita kitab dan sunnah. Kalau orang kata kalau nak tunjuk benar, kita tengok siapa dia yang lebih hebat, keajaiban dia. Khitab Islam, khitab pada akal dan pada jantung hati manusia. Manusia tak boleh beriman dengan terkejut. Nabi tak bagi orang beriman dengan terkejut. Terkejut beriman, terkejut beriman. Beriman dalam ketakutan, tak. Beriman dengan pilihan. Dan jangan cuba buat itu. Apa lagi yang para Nabi hadapi, yang kita akan hadapi? Benda yang salah satu benda paling utama yang para Nabi hadapi, yang susah sekali, dia panggil, orang Melayu panggil taklid buta. Bukan taklid orang buta, blind imitation. At-taqlidul a'ma. At-taqlid al-a'ma. Taklid tu a'ma. A'ma tu sifat taklid. Bukan taklidul a'ma, ikut orang buta, bukan. Ikutan itu secara mengkhinzir buta. Babi tak dibenarkan sebut. Dan ini adalah benda yang berlaku antara yang paling sukar untuk para Nabi hadapi, dan entum akan hadapi bila balik berdakwah ni, termasuk semua. Quran kata apa? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wala yahtadun. Bila dikatakan kepada mereka ikutlah apa yang Tuhan turunkan, mereka kata kami ikut apa yang telah kami dapati daripada mak bapak kami. Quran kata awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wala yahtadun. Sekalipun mak bapak mereka tak tahu apa, dia ikut juga. Even though their fathers understand nothing, mak bapak dia tak tahu apa, dia ikut juga. Dah orang tua-tua kita buat lama dah. Mai budak ni baru balik kuim dah abang halim pula. Kita duk buat lama dah. Takkan mak bapak kita salah? Takkan orang tua-tua dulu salah? Depa lagi pandai Ada tak kampung kita itu? Ada? Ada tak? Nak jawab macam mana tu? Tapi itu bukan masalah kita hari ini. Itu adalah masalah yang dihadapi oleh para Nabi semua. Allah Subhanahu Wa Taala kata bal qalu wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Bahkan mereka kata kami dapati mak bapak kami macam tu, kami ikutlah macam mana mak bapak kami. Quran kata wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha
inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Ada tak awal muhtadun, awal muqtadun. Yang demikian itu Tuhan kata, tak ada satu orang pemberi warna, pemberi amaran para nabi khususnya yang Allah hantar pada satu negeri, melainkan orang-orang yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat itu akan kata, ni kami dah tengok orang tua-tua dulu buat macam lain, kami ikut hak lama. Saya dulu ada Syekh meninggal rahimahullah, Dr. Irfan. Dia kata dua benda ni antara yang syirik dan taklid. Syirik tadi hak bodoh-bodoh semua tadi ni. Taklid ni kadang-kadang dia orang bukan memang betul, tapi tak salah. Orang tua-tua buat macam elok lah. Kalau benda tu khilaf fiqah lah apa sikit-sikit boleh lah. Tapi kadang-kadang benda yang salah, nyata salah, amalan salah. Saya dulu pernah ada ustaz, dia baca doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjuk kepada kami benar itu benar, jauhilah kami daripada yang benar. Sahabat ada salah baca ustaz. Saya dah baca lama untuk pernah tegak pun. Masa saya muda balik macam apa ni ya. Marah dah. Bila saya mula duk dakwah apa-apa sikit, yalah adalah kita masa tu muda kan. Saya bagi pandangan tentang kenduri arwah, tentang apa. Saya tunjuk dalil-dalil ni. Dalam semua mazhab Syafi'i tak boleh, semua mazhab tak bagi. Duk buat ni tambah 3, 7 apa. Satu tokoh, kalau saya sebut nama ramai orang kenal. Dia panggil, kata saya Asri. Saya muda, saya macam peringkat anak kata. Kalau hak entah sebut ni katalah betul, entah mau orang tuduh orang tua-tua kita dulu salah. Dulu ustaz-ustaz dulu lebih besar daripada entah ni. Saya tak katalah mereka tu macam hak Quran kata tu, tapi taklid dalam sejarah manusia ni sentiasa taklid buta, sentiasa menjadi masalah. Sebab tu bila balik nak dakwah, bukan dakwah ke orang, diri kita sendiri. Tengok ada tak kita tahu benda ni hujah ni memang benar macam ni, tapi aku ni duk biasa yang ni ya. Ada tak? Kalau kita ada, itulah masalah. Kita tak boleh berubah. Satu lagi, tu tak ikut mak bapak. Satu lagi benda yang kritikal, yang orang mungkin marah sikit, kita mungkin jadi benda tu juga. Kita ikut tokoh agama walaupun kita tahu salah. Kita ikut orang yang kita nampak kuat ibadat walaupun dia salah. Boleh berlaku kepada kita. Telah berlaku pada umat-umat yang terdahulu. Umat mana? Kristian. Betul tak? Quran kata apa? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka telah mengambil ahbarahum. Ahbarahum apa? Orang alim ni apa? Habr ni alim. Sebab Ibnu Abbas kata habr ummah. Ahbarahum, ulama mereka. Wa ruhbanahum, kaki ibadat. Dalam masyarakat ni ada dua. Satu hak alim, satu lagi yang kuat ibadat. Kadang dia tak alim, dia kuat ibadat. Ada orang yang alim dan kuat ibadat. Tapi orang Melayu kadang-kadang dia tak faham bahasa. Bukan orang alim, malah orang biasa, orang awam tak faham. Dia tengok kawan dia teruk, lepas tu pergi semayang masjid, dia tahan lah alim. Salah ayat tu. Alim merujuk pada ilmu. Kita
Ni satu lagi, mengaji kuib, jangan salah istilah. Nanti orang tahu kita tak mengaji, orang kata kita tak mengaji Arab. Alim merujuk kepada dia alim tapi ilmu kurang. Apa pula dia alim ilmu kurang? Alim tu merujuk pada ilmu. Dia ni lah alim dah ni 3-4 hari ni. Alim ni dia panggil alim Melayu ni sebab tu ada istilah alim kucing. Alim bukan alim. Kita yang tu boleh kita panggil warak, kuat ibadat, soleh, semua boleh, tapi dia bukan alim. Alim dia berkata-kata ulama, ilmu. Allah kata mereka mengambil ulama mereka, ruhban mereka, arbaban min dunillah, sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Dalam riwayat Al-Imam Tirmizi diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra, sahabat Nabi yang Kristian, nama apa dia? Nama apa dia? Yang dulu dia Kristian masuk Islam, Adi bin Hatim At-Ta'i. Dia mari kepada Nabi SAW, Nabi baca, dia masuk, Nabi baca ayat ni. Dalam sebagian riwayat dia kata, ma kunna na'buduhum. Dalam sebagian riwayat dia kata, dulu kami tak sembah padri-padri. Dia kata kat Nabi, lam yakun ya'budunahum, lam yakunu ya'budunahum. Ya, Rasulullah yalah depa tak betul, tapi depa tak sembah. Dia beritahu Nabi. Nabi kata ajal, Nabi kata betul, memang tak sembah. Walakin yuhilluna lahum ma harramallahu alaihim fayastahillunahu wa yuharrimuna ma ahallallahu lahum fayuhillunahu fadzalika ibadatuhum iyyahum. Betul Nabi kata, tapi mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk kamu, untuk mereka. Depa ikut hak padri kata, pendeta kata. Yang ni depa haramkan apa yang, depa halalkan apa yang Allah haramkan. Pengikut dia ikut hak ulama, bukan ikut dalil. Mereka halalkan apa yang Allah haramkan, mereka haramkan apa yang Allah halalkan. Pengikut mereka ikut padri, bukan ikut dalil. Nabi kata fadzalika ibadatuhum iyyahum, yang itulah ibadat. Sebab itu benda ni kalau kita sebut jadi krisis sikit, tapi kita kena ingat diri kita. Ikut golongan agama, mufti ke, tok syekh ke, kita tak memang tak boleh dalil pun, tapi dah ustaz aku kata boleh, aku kira boleh. Nabi kata fadzalika ibadatuhum iyyahum, yang tu macam menyembah. Sebab itu kuasa menghalal dan mengharamkan ialah syariat milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sebelum saya buka pada perbincangan kita ialah taat kepada, siapa orang tak terima dakwah, cara fikir jahiliah, taat pada pemimpin. Ada dalam masyarakat kita ada orang kata tak betul itu, tak apa, dah pemimpin nak, saya hanya ikut apa yang kepimpinan nak. Jahiliah kita, wa ma ana illa min ghuzayyati in ghawaitu wa in tarshul ghuzayyati arshudu. Puisi mereka, aku tak lebih daripada kabilah aku. Kalau depa betul. Kalau depa gelong, aku pun gelong. Depa sesat, aku pun sesat. Depa dapat petunjuk, aku dapat petunjuk. Quran kata apa? Wa qalu, bila orang ni masuk neraka, apa dia kata? Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabil wa adalluna as-sabila.
Daripada duduk dalam neraka, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami dulu taat kepada orang besar kami, sadah kami, ketua-ketua kami dan orang-orang besar kami. Mereka telah menyesatkan jalan kami. Sebab tu dalam Islam very clear. Pemimpin, kita ikut yang benar sahaja. Taat dalam perkara yang ma'ruf. Hatta Abu Bakar nak merintah pun sama. Ati'uni ma ata'tullah wa rasulahu. Taatlah aku selagi mana aku taat pada Allah dan Rasulnya. Fa in ra'aitumuni i'wijajan faqawwimuni, kata Umar. Jika kamu lihat aku tak betul, kamu perbetulkan aku. Ni mai orang politik kata akar umbi hendaklah taat apa saja keputusan kepimpinan. Mana boleh. Sebab tu orang politik otak tak betul. Ramai. Hak atas tu dia, kan. Kadang-kadang kawan-kawan kita cerdik, dia tak pasal tak ikut juga benda salah. Saya nak buat macam mana, urusan parti je. Sebab tu nikmat akidah Islam ni salah satunya kebebasan di dalam membuat keputusan selari dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Bebas. Yalah, kita mungkin tak menzahirkan pemusuhan dan seumpamanya, tapi kita tak ikut apa yang salah. Innamat ta'atu fil ma'ruf, kata Nabi. Hanya saja taat itu pada yang ma'ruf. Tak ada orang manhaj yang jelas duk gaul kepala aku ni macam mana nak ikut pemimpin, kan nak ikut Quran ni. Ada orang fikir macam tu? Tak ada. Very clear. Pendirian Muslim. Ini adalah isu-isu yang saya nak sebutkan yang dialami oleh masyarakat jahiliah. Dan bila kita balik, kalau ada jahiliah dalam masyarakat kita, kita akan hadapi benda ni tadi. Daripada taat kepada khurafat, tak mau fikir banyak, taat ke taklid buta, ikut tokoh agama, ikut pemimpin, fikir hanya kebendaan. Semua ni mungkin hari ni saudara-saudari dengar apa yang saya cakap. Bila berhenti besok dah habis dah, balik kampung dakwah, saudara-saudari akan jumpa beberapa hal yang saya sebutkan ini, insya-Allah. Kerana tu tabiat dakwah, dan kita mesti hadapi macam mana Nabi SAW menghadapinya. Okey, saya buka pada sesi perbincangan. Ada siapa nak bagi pandangan lain, pengalaman dia, ada nak cerita ke? Sila. Ya. Antara khurafat dan khurafat adalah satu benda yang percayaan yang tidak ada asas yang benar. Dia tak betul. Sekalipun mungkin kadang-kadang ada keputusan yang betul, agama ni, sebelum saya nak pergi tadi, agama ni walaupun benda tu kadang-kadang keputusan, kesan dia tu betul, tapi metod dia ataupun cara tu salah, hukum dia salah. Misalnya, saya buat contoh. Mari di depan kita dua orang. Satu putih, satu gelap sikit. Bergaduh. Kita ni buat keputusan macam khurafat tadi. Orang ni biasanya kalau kulit dia gelap, dia ni tak betul. Misalnya kan, kita kata yang gelap ni salah. Kau salah. Kita tiba-tiba bila cek, betul yang gelap tu salah. Walaupun natijah dia, walaupun hasil apa yang dia rumuskan tu betul, tapi dia tetap berdosa sebab dia menghukum berdasarkan bukan ilmu pengetahuan. Dia buat telahan, dia buat teka-teki, cara kebetulan betul. Faham tak maksud saya? Ada perkara yang manusia meramalkan perkara kehadapan berdasarkan pengalaman. Orang tua-tua dia duduk, dia kata nak hujan ni malam ni. Dia tak mengaji sains, tak mengaji apa pun. Dia kata hujan sungguh.
Kita kata, wih keramat orang tu ni. Ha? Tapi sebenarnya dia berdasar pengalaman. Kadang-kadang dia rasa haba panas. Secara saintifiknya haba panas tu terhalang oleh awan kan yang tebal. Tanda awan tu tebal, jadi dia tak boleh melepasi. So dia rasa panas, kita rasa panas. Dia telah mengalami pengalaman ni banyak kali. Yang tu tak khurafat. Itu ada base dia, cuma dia tak tahu nak terang. Dia tengok budak anak cucu dia ni, dia kata kat anak dia, ni cucu aku ni nak demam ni, mari 2 hari demam suruh. Itu tak khurafat. Dia berdasarkan dia tengok muka macam nak merah sikit, dia pegang tak mana, dia rasa panas sikit. Dia tak pernah belajar medik, tapi dia telah melalui pengalaman yang sama banyak kali. Satu. Kedua ialah, ada orang, Islam tak nafikan ini, yang Allah kurniakan kasyaf kepada dia. Tapi kasyaf ni bukan setiap orang mari dia boleh tahu. Kadang-kadang ada benda tertentu Allah telah menzahirkan, ataupun Allah telah membuka, menyingkap kepada dia benda yang akan berlaku pada masa depan. Beberapa telahan Umar bin Khattab benar. Tapi bukan semua benda Umar tahu. Kalau tidak dia tahu, bukan semua benda. Nabi SAW, wahyu turun pada baginda. Dalam riwayat hadis, Nabi berkhutbah daripada subuh sampai kepada zuhur, zuhur sampai pada asar, asar sampai nak masuk maghrib. Semua benda yang ke depan ni semua Nabi bagi tahu. Hafizahu man hafiz wa nasiyahu man nasi. Hafalah orang yang hafal, lupalah orang yang lupa. Kata Abu Dzar, wa ma min ta'irin yatiru bi janahai. Tidak ada satu burung yang terbang dengan dua sayapnya, melainkan Nabi telah memberitahu ilmu mengenainya. Hebatnya wahyu. Pun begitu Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin As, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menyatakan, innakum takhtasimuna ilai fala'alla ba'dukum yakun alhana bi hujjatihi min ba'd fa'aqta'u lahu nahwa ma sami'at faman qata'tu lahu min haqqi akhi fala ya'khudhu fa innama qata'tu lahu qit'atan minan nar atau kama qala. Nabi kata, kamu bila berkelahi, awak mari kes kepadaku. Sebahagian kamu lebih fasih daripada sebahagian yang lain dalam hujahnya. Sesiapa yang maka aku pun buat keputusan berdasarkan hujah yang dia bagi. Siapa yang aku beri padanya apa yang bukan haknya, jangan dia ambil. Sesungguhnya aku memberi padanya potongan daripada api neraka. Maksudnya apa? Kadang-kadang mai pada Nabi, dia cakap pandai. Dia sebut hujah dia, Nabi dari segi teknikal hujah benar dia. Nabi bagi kat dia. Sebenarnya dia tak benar. Nabi kata, kalau begitu kamu jangan ambil. Kamu ambil potongan api neraka. Itu macam lawyer lah. Dia hujah-hujah di mahkamah, dia menang. Tapi sebenarnya dia salah. Pihak anak guam dia salah. Dia tahu, tapi dia pandai. Dia ambil potongan daripada api neraka. Nabi tak kata, bila orang mari depan Nabi, hampa tak payah cakap banyak pun nak tengok. Hang salah. Wahyu bagi tahu aku. Tak. Dalam kes takbirun nakhl, Nabi pendebungaan pokok tamar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bagaimana Nabi SAW apabila kata cadang kat para sahabat, Nabi tak cadang pun, Nabi sembang begitu ya. Nabi kata kalau tak buat pun tak apa. Mereka pun tak debukan bunga-bunga, tamar tak berbuah dengan banyak. Kemudian Nabi berkata, innama ana bashar, aku manusia. Antum a'lamu bidun umuri dunyakum, kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu. Ini semua menunjukkan karamah, mu'jizah Allah beri dengan kadar-kadarnya. Hatta apa berlaku yang pada isteri Nabi. Siapa dah isteri Nabi yang terfitnah kes zina? Aisyah, hadithul ifk.
Nabi tak lewat apa. Kes dengan Safwan. Nabi tak pergi tengok, Nabi tanya, Nabi kata Abang Aisyah, jika kau buat, fastaghfir li dhanbi. Kau minta ampun pada Tuhan. Nabi tak tengok Aisyah. Oh, aku tahu kau tak buat. Dia tak tahu. Nabi tahu apa yang Allah bagi tahu. Sebab tu Nabi tidak mengetahui yang gaib, melainkan apa yang Allah bagi tahu saja. Firasatul mukmin, balik pada soalan. Firasatul mukmin, firasat orang mukmin. Kadang-kadang ada orang yang dengan kesolehan dia, dengan tahajud dia, dengan apa dia, Allah memang buka untuk dia, dia tahu apa-apa benda. Dia tahu maksudnya tersingkap untuk dia benda ke depan ni. Itu pun bukan semua benda. Benda yang Allah nak singkap. Sebahagian orang bila tengok Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama-ulama pada zaman dia, kita jaga budak ni kerana dia pada masa depan akan menjadi walahu sya'n, dia akan mempunyai kedudukan pada masa depan. Sebahagian para ulama dengan riwayat Imam Ahmad dan selain ulama-ulama yang lain yang melihat kadang-kadang fulan dengan fulan, engkau telah melakukan hal ini, atau dia telah memberi sindiran, aku melihat padamu kesan tertentu, bertaubat engkau kepada Allah. Tapi bukan semua orang dia tahu. Mungkin Allah nak tegur hamba Allah dia tu melalui dia, dan Allah memuliakan dia dalam kes itu. Umar bin Khattab dalam kes Syariah, pasukannya pergi, sehingga Abdul Rahman bin Auf menegur Umar kerana Umar kata ilal jabal, pergi ke bukit. Abdul Rahman bin Auf kata, apa cakap, nanti orang kata apa Amirul Mukminin. Tersingkap pada dia tentera yang berada di sempadan. Tapi tak semua hal dia tersingkap. Ketika dia solat subuh, dia dibunuh oleh Abu Lu'lu'. Dan apabila dia ditikam, dia terkejut. Dia kata, akalanil kalb, aku digigit oleh anjing. Kemudian Abu Lu'lu' lari dan jatuh. Omar jatuh, kemudian dia orang naik jadi imam sekejap, kemudian angkat Omar. Omar tanya, siapa yang tikam dah? Waktu subuh orang tak nampak. Daripada Majusi, Ghulam Mughirah bin Syu'bah. Budak Mughirah bin Syu'bah. Majusi. Omar kata, alhamdulillah, bukan orang Islam yang bunuh aku. Tak semua benda. So, masalah pada golongan kerohanian ni, dia nak bagi tahu sentiasa siapa datang dia tahu. So dia akan claim benda ni, ramailah orang pergi hantar itu dan ini padanya. Ini lain. Mukjizat, ayat atau mukjizat, Al-Quran disebut ayat kepada para anbiya, ataupun disebut mukjizat dalam buku-buku kita, ataupun disebut karamah, kemuliaan Allah pada orang-orang saleh. Ada juga istidraj, benda-benda yang Allah bagi pada kelebihan pada satu orang hanya kerana Allah tak suka kat dia. Dia ni setiap kali tikam judi kena. Orang lain buat dosa, semua tak lepas. Dia sentiasa lepas. Sentiasa berjaya, merompak berjaya, semua berjaya. Oh, dia kata aku ada keramat. Ini istidraj. Kita pun satu lagi sihir. Amrun khariqul adah, benda yang memecah adat, tapi dia biwasitati syaitan, dengan perantaraan syaitan, dinamakan sebagai sihir. Maka itu hal tu kita kena bezakan. Boleh? Ada soalan lain? Oh ya. Adakah amalan mandi sebelum solat taubat itu amalan berdasarkan ajaran Rasulullah? Mewajibkan mandi, siapa soalan ni? Hadis yang mewajibkan mandi untuk orang yang masuk Islam, padanya ada Kathir bin Kulayb. Hadis ni dhaif. Tapi
ada riwayat, termasuk riwayat Sumamah bin Usal, yang mana apabila Nabi bebaskan tu, dia pergi mandi, kemudian dia kembali untuk menganut Islam, untuk bersyahadah. Maka disuruh, digalakkan, walau ada sebahagian ulama sampai peringkat mewajibkan, kerana membersihkan diri bagi orang-orang yang menganut Islam untuk mandi, kerana tanda dia membersihkan. Dia tak pernah mandi wajib, tak pernah dia mandi, kan, apabila dia masuk Islam, berdasarkan kepada beberapa riwayat, termasuklah riwayat Umar bin Khattab, yang sebelum dia nak berpegang yang adik dia Fatimah suruh dia membasuh dirinya, walaupun riwayat itu ada perbincangannya. Itu secara umum daripada riwayat-riwayat yang ada dalam hal ni. Tapi adakah bila orang nak bertaubat disuruh mandi? Wallahu ta'ala alam, di segi nas tak ada. Melainkan cerita tadi, hak nak masuk Islam tu macam taubat lah, dia mandi. Yang ada Nabi SAW sebut kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pada lelaki yang telah dia menyatakan alajtu imra'atan fi aqsal Madinah, aku telah ringan-ringan, maksudnya belum berzina, buat semualah dengan perempuan di hujung kampung, di hujung bandar. Dia kata minta, dia bagi tahu, wahai ana ya Rasulullah, ni aku Rasulullah. Rasulullah diam. Kemudian Umar mengatakan bahawasanya qad satarakallah law satarta nafsak, Allah Ta'ala telah tutup dosamu, mengapa tidak engkau tutup dosamu? Kemudian dia pergi, kemudian Nabi SAW panggil dia, kerana turunnya ayat Quran, innal hasanat yudhibna sayyiat, kerana kebaikan memadamkan kejahatan. Nabi SAW menyuruh dia solat 2 rakaat. Tapi Nabi tak kata pula pergi mandi. Kalau satu orang tu mandi supaya dia segar, dia apa, dia nak solat, itu sesuatu yang baik. Tapi yang ada ialah solat kewajipan, mandi wajib ada, mandi sunat Jumaat ada, mandi sunat pergi hari raya ada, mandi sunat untuk taubat ini tidak ada nas yang jelas dalam hal ni, melainkan mereka andaikan dengan orang-orang yang menganut Islam itu saja. Ada soalan? Ya. Ada hadis Rasulullah marah sahabat kalau banyak tanya, kalau tanya yang ini sahih. Okey, kan ada badui tanya kan. Kita sahabat dengan dia kalau ada badui tanya. Okey, macam Islam ni adakah tak lengkap lagi tak? Nak kata urai kan. Adakah tak lengkap lagi Islam ni, sebab macam kalau sahabat tanya, ada lagi yang Nabi nak cakap seolah macam tu. Nabi SAW larang banyak bertanya, yang tanya tu tak memberi faedah. Tapi tanya yang memberi, tanya dia dah buat solat, ada beberapa keadaan. Tanya yang mana mendatangkan faedah, agama tak ada masalah. Dalam Quran banyak yas'alunaka anil anfal, kan? Mereka bertanya tentang anfal, mereka tentang mahid, tentang haid, mereka bertanya. Nabi tak ada masalah. Bahkan Quran menjawab pertanyaan mereka. Bahkan Nabi SAW marah orang yang buat sesuatu sehingga salah tanpa bertanya. Dalam hadis Abu Daud yang selalu kita baca tentang lelaki yang cedera kepala dia tu, kan? Kemudian mereka bagi pendapat yang salah sehingga dia mandi, faghtasala wa mat, maka dia mandi dan kemudian dia mati. Nabi marah. Nabi kata qatalahumullah. Ala sa'alu illam ya'lamu. Nabi kata, tidakkah patut mereka tanya jika mereka tak tahu? Fa inna shifa'ul 'ai as-su'al. Kena ubat kepada tak reti, bodoh tu, jahil tu, tanya. Jadi tanya, no issue. Tapi Allah tak suka kasratus su'al, yakni soal yang tak ada faedah saja tanya. Nabi kata, tolong tanya, orang banyak, orang tu tanya, orang ni tanya. Dia kata, hatta satu orang, sehingga Umar bin Khattab nak tenangkan. Dalam hadis riwayat Bukhari, dia kata, hatta dia tanya apa? Ya Rasulullah, man abi? Wahai Rasulullah, bapa aku siapa? Nabi kata, abuka Hudzafah, bapamu Hudzafah.
Lepas tu dia tanya, aina abi? Abuka finnar. Pak kau dalam neraka. Sehingga dia sedih. Hadis itu sabit. Sehingga hadis yang selepas itu, matan yang selepas itu jadi perbincangan apabila Nabi kata inna abi wa abaka finnar. Sungguhnya bapakku dan bapakmu dalam neraka. Sebab bapak Nabi sebelum kedatangan Nabi, macam mana dia dalam neraka? Berbagai penafsiran, kata Abu Talib, ada yang kata tawakuf dengan hadis ni, berbagai-bagai, kerana matanya tidak selaras dengan Quran dan seumpamanya. Tapi dari segi sanad sahih. Sahih. Tapi yang pentingnya pertanyaan yang seperti itu, tanya benda tak beda. Ulama-ulama kemudian membahaskan masalah fiqh iftiradi dia panggil. Fiqh mengandaikan. Macam mana lah kalau kita duduk di marikh nanti nak semayang menghadap ke mana? Nampak kan? Benda yang dia pun tak pergi marikh, kawan yang duk pi pun baru enjin tu baru. Orang tak pergi lagi. Kalau pi pun berapa orang sangat yang nak pergi ke situ. Tapi kita tanya benda yang iftirad. Di kalangan para ulama tak suka benda ni. Ada riwayat daripada Ali bin Abi Talib, daripada Zaid, mereka tak suka hal-hal ni. Tapi fiqh telah menunjukkan mereka andaikan soalan-soalan ni. Sehingga saya buat contoh, minta maaf lah. Boleh buat contoh? As-Surumbulali dalam kitabnya membuat andaian-andaian yang sangat luar biasa. Dia kata Allah memaafkanlah semua para ulama yang telah berlalu dengan sumbangan mereka, tapi andaian yang sukar. Kalau keseluruhan lelaki tu dia masuk ke dalam kemaluan perempuan, kena mandi ke tak? Diri dia tu. Walaupun ada wajah fiqh ni tu, tapi keseluruhan lelaki nak masuk ni macam mana? King Kong ke bini dah? Kalau dia jimak dengan isteri dia, satu kemaluan dia terpecah dua. Satu masuk pada isteri pertama, yang kedua masuk pada isteri kedua. Siapa yang kena mandi? Buku-buku ini menyebut soalan andaian-andaian yang seperti ini. Dengan menghormati penulisan dalam Maraqirul Fallah dan seumpamanya. Tapi ini sakil, berat. Sehingga andaian-andaian tu kadang-kadang pergi kepada andaian yang suka, yang ada kadang-kadang faedah ada, tapi tak nampak alasan dia untuk dibahaskan. Contoh, siapa patut jadi imam? Afdal jadi imam? Aqra'uhum li kitabillah. Yang paling bagus bacaan kitab Allah, kan? Kalau tak, wa in kanu fi dzalika sawa, jika sama, a'lamuhum bisunnah. Yang mana? Yang lebih tahu tentang sunnah. Jika sama, aqdamuhum hijratan. Yang paling lama hijrah. Macam itulah kan? Okey. Tapi dia pandai. Kalau semua sama, sebahagian kitab fiqh tengok siapa bini yang paling lawa. Saya tak merendahkan mereka, tapi atas andaian kalau isteri lawa, semayang lebih khusyuk sebab dia dah tak ingat kat perempuan lain, kerana isteri dia pun dah cukup. Saya ingat kalau mereka berhenti setakat hak alam hadis itu cukup memadai. Lepas tu siapa yang asgharun udwan disebut, siapa yang paling kecil kemaluannya, sebab dia kurang nafsu. Let's say lah kalau nak terima pun, tapi siapa dia yang nak pergi hukum semua benda ni? Saya hormatlah buku-buku turas kita dengan semua mereka menyumbang. Tapi tadi, nak jawab soalan tadi, terlalu banyak mengandai-andaikan
yang paling besar kepala dia, yang paling kecil kerana yang paling besar lebih panjang kain serban dia, yang paling kecil lebih banyak lilitannya. Walaupun andaian itu pergi pusing tu, tak tahulah kok nak ada kena sikit, tapi andaian itu, iftirat yang seperti itu tidak diperlukan, melainkan dengan tak dinafikan ada andaian dulu yang kemudian berlaku. Saya tak menafikan, saya kira Dr. Mazhar tak tahu ada yang berlaku. Saya tahu ada 2-3 kes, tapi sebahagian itu berlebihan. Ada andaian dulu yang bukan iftirat, tapi dia berdasarkan pengalaman. Berapa lama tempoh satu orang wanita mengandung? Berapa lama? 10 tahun? 9 bulan. Dalam kitab banyak, ada 4 tahun, ada 2 tahun. Tapi kalau sampai 4 tahun dan 2 tahun ni tak dapat dibuktikan secara saintifik. Tapi dulu, fuqaha dulu, mereka bukan merepet, tapi mereka berdasarkan kepada survey yang dulu tak ada pregnancy test. Dia tanya, kau mengandung bila dah? Kau ni dah 3 tahun dah mengandung ni. Oh, dia tulis 3 tahun. Saya ni mengandung lama, anak ni lama. Kat 4 tahun dah ni. Ada kitab sebut 4 tahun. Kita tengok lah Mazhab Malik. Sebab dia ada kita Imam Syafi'i duduk dalam perut ibu dia 2 tahun dia kata. Kalau setakat itu sahaja tak apa, tapi bila perkembangan, bila zaman mari kepada sains dan seumpamanya, maka mula perbahasan ini kena disemak semula. Katakanlah satu orang tu kematian suami dia kaya, jutawan, mati. 4 tahun kemudian dia melahirkan anak setelah suami dia mati. Faham tak saya kata ni? Kemudian dia bagi tahu, ni anak saya dengan suami saya yang mati 4 tahun lepas. Dekat satu penggal pilihan raya kan? Dengan calon nak lepas yang mati kena buat pilihan raya kecil balik. Dengan dia kata macam tu, berdasarkan kenyataan fuqaha tu jika diterima, anak yang bahir 4 tahun itu mewarisi harta pusaka si mati. Faham tak? Sukaru. Suami dia dah mati 4 tahun, dia tuntut harta tak dapat. Mari 3 tahun, dia kata dia mengandung, anak keluar. Ni anak dengan suami dulu. Hampa bagi harta pusaka dah. Sebab kitab kata ada mengandung 4 tahun. Hal-hal seperti itu mesti disemak balik dengan fakta yang saintifik. Walaupun ada andaian-andaian itu. Panjanglah ni perbahasan fiqh yang menarik dalam ni ya. Okey, ada lagi soalan? Perempuan dah? Kesian kat depa pakai duk lapak ni. Habis dah soalan? Kalau ya. Bagi orang Islam macam mana kita nak menjawab kata menghadapi orang bila kita tegur ataupun teguran untuk buat baik, tapi dia nak untuk pulang ke Islam. Kita tanya pasal siapa ni? Dia kata tadi pun wartawan duk tanya saya yang ni ya. Kalau satu orang tu bila orang ugut dia nak keluar dari Islam,
dia ada dua keadaan. Satu, tindakan individu seseorang yang mengganggu gugat masyarakat. Macam ni. Dia bertindak dengan satu tindakan yang bukan personal punya, not personal sin. Bukan dosa pribadi. Tapi dia dah jadi dosa umum. Macam mana? Contohlah, dia buat benda salah. Misalnya dia buat benda yang tak elok. Kalau tak, dia dengan Allah ya. Tapi dia bubuh dalam Instagram, dia kempen. Dia bagi jadi orang semua support benda salah tu. Dia bagi orang like. Ini dia bukan jadi dosa pribadi, dia sudah pergi pada dosa awam. Dia encourage dosa pada orang lain. Kalau setakat isu dia pribadi, kita mesti pergi pada pribadi dah. Bagi tahu jangan buatlah benda ni. Tapi bila dia mengajak benda tu kepada orang ramai, join dia, ataupun akui benda yang dia buat tu salah, itu dah jadi part yang kedua, dosa umum, yang membabitkan hal ehwal umum. Apabila membabitkan hal ehwal umum, maka kita kena membuat ulasan secara umum. Kena bagi tahu apa yang A buat ni salah. Padahal dosa hak dia buat tu patutnya tak habaq ke umum, kita pergi bagi tahu dia lah pasal dia dengan Tuhan je. Tapi dia publicizekan dosa dia. Itu dia kena bezakan. Jadi kalau bila dia publicizekan dosa dia, mungkin akan ada orang pun kritik secara terbuka. So dia patutnya, sesiapa saja yang macam ni, dia jangan nak salahkan orang saja, dia kena salahkan diri dia juga. Of course, ada lagi orang yang macam tu, tapi mereka tak publicize. Mungkin orang pergi jumpa, approach dia secara personal. Tu salah buat macam ni, tak baik kan. Namun tak payah ada bising-bising. Kita pun kalau tengok ada orang macam tu, kita tak payah bising. Dia saja, pergi jumpa dia. Faham bahagian ni? Bahagian yang kedua ialah, walau bagaimanapun, rahmat Tuhan ni meliputi semua orang. Kalau kerana satu orang tu mendapat petunjuk disebabkan kita, tiba-tiba pelajar kuib pergi mesej kat abang Sajad kita ke apa, abang kata, abang saya cadang abang buat, dia tersentuh dengan nasihat ni, lalu dia okey, dia satu yang baik, betul tak? Kan? Abang, saya ingat abang tu buat ini, saya sebenarnya kesian kat abang, saya doa supaya Allah bagi kekuatan abang berubah. Macam kan? Kata Nabi dalam hadis pada Ali bin Abi Talib, riwayat Imam Muslim, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka min humurin na'am. Jika sekiranya disebabkan engkau Allah bagi petunjuk kepada satu orang, lebih baik daripada humur na'am, daripada unta merah. Khairun mimma tala'an alaihi syamsu wa ma gharabat. Lebih baik pada satu tempat yang tenggelam dan terbitnya matahari. Jadi rahmat Tuhan masih terbuka untuk siapa pun dakwah kat dia. Cumanya kita, bila ada orang kata nak keluar ke apa, mungkin dia peras ke apa, Tuhan mengetahui hamba-hambanya. Cuma mulut kita ni jangan lebih pada rahmat Tuhan. Jangan kita dia ni rosak dah, memang ahli neraka dah. Jangan. Man qala halakan nas wa huwa ahlakuhum. Hadis riwayat Imam Muslim. Siapa yang kata jahanam orang, dia jahanam dulu lah. Binasa. Mungkin hari ni keadaan dia macam tu, kemudian dia bertaubat, kemudian dia balik pada Allah. Mungkin ada orang yang telah berjasa, telah mengembalikan, memujuk dia balik pada jalan Allah. Kesemuanya dosa yang dia buat tu salah, tapi lagi yang membunuh 99 orang dan 100 orang lagi Tuhan ampunkan. Lagi kan Abu Sufyan yang berperang dengan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk Islam, Tuhan ampunkan. Bahkan Nabi pemujuk hati Abu Sufyan. Nabi kata, man dakhala masjidal haram fahuwa amin, wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia selamat.
Siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, dia selamat. Sebab apa? Masuk rumah Abu Sufyan, dia selamat. Kata Abbas pada Nabi, wahai Rasulullah, Abu Sufyan ni orang yang suka kalau dia diangkat, dia dipuji. Baru dia masuk Islam, pembesar Quraisy. Patutnya Nabi kata, siapa masuk rumah Masjidil Haram, dia selamat. Nabi tambah, wa man dakhala baita Abi Sufyan fa huwa amin. Siapa yang masuk rumah Abi Sufyan, dia selamat. Ada orang macam tu. Jadi mungkin ada orang pergi abang, tak usah abang, pergi elok sikit, kita gunting rambut, pergi nampak sikit, pergi main gym sikit, pergi naik sikit. Kan? Dia pun kata okey juga, kan? Tapi rahmat Tuhan, siapa tak tahu. Selagi orang tu tak mati, Tuhan Maha mengetahui. So macam itulah. Hak mana salah public, kita perbetulkan. Tapi tak payah kita lebih pada Tuhan. Dia ni memanglah teruk dah, memang ahli neraka confirm dah, aku duk nampak dah. Jangan. Silap-silap orang yang kita sangka masuk neraka atau masuk syurga, kita pergi masuk neraka kerana kita mendahului keputusan Tuhan terhadap hamba-hamba dia. Kita hanya hukum atas salah perkara itu. Rahmat Tuhan wasi'at kulla syai', meliputi segala-galanya. Okey. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Dah berapa jam ni? Lama Ada makan malam ni. Apatah lagi apabila nampak saudara Zamri, maka kita kena bagi ada makan lah. InsyaAllah sesi kali lagi kita akan tengok dengan siapa pula. Tapi saya akan ada sikun dia ni. Mukadimah saya tajuk ni. Ke depan ni saya akan pergi manhaj yang satu lagi. Saya tak mau heavy dulu. Yang pertama, insyaAllah mudah-mudahan dirahmati semua. Terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.